Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung 2.5, okay, perubahan zaman air batu akhir. Okey, kita buka buku teks. Okey, di muka surat 36. Okey, perubahan zaman air batu akhir. Perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir memberikan kesan terhadap bentuk fizikal dan kehidupan di bumi. Glasier telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa bersama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. Okey, jadi bila glasier ni dia cair, dia akan mengalir. Dia akan mengalir turun dari kawasan tinggi, kawasan gunung, okay, turun ke kawasan yang lebih rendah. Dan bila dia kuantiti yang banyak, air yang banyak ini akan membawa bersama apa-apa yang ada bersama ataupun di laluan dia. Batu, okay, pasir, okay, kalau ada hidupan ataupun rumput-rumput yang tumbuh, okay, tumbuhan renek juga akan dibawa bersama. Satu daripada kesan penting perubahan zaman air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kesannya, berlaku perubahan aras air laut dalam kedalaman 100 meter. Jadi dia kata aras laut sudah meningkat sebanyak ataupun setinggi 100 meter. Jadi 100 meter telah menenggelamkan banyak daratan. Okey, di mana dulu kawasan ini contohnya adalah daratan, tapi bila berlaku aras laut hanya kawasan tinggi sahaja yang tidak diterbami oleh air. Jadi maka terbentuklah pulau. Kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan tasik Dayang Bunting di Malaysia. Bentuk saliran sungai juga berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. Jadi bila itu terbentuk tasik air tawar. Di mana air ataupun glasier yang cair tadi yang turun dari kawasan tanah tinggi, dia bertakung di kawasan yang lebih rendah sebahagiannya, sementara sebahagian lain akan terus turun ataupun mengalir ke kawasan yang lebih rendah sehinggalah sampai kepada lautan. Pada zaman ini berlaku kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Pleistocene. Antara binatang yang pupus termasuklah mamut, sloth dan harimau bertaring. Ini 3 contoh binatang yang pupus semasa zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir yang dikenali sebagai zaman Holocene, perubahan iklim telah memberikan kesan besar terhadap kehidupan manusia kerana mereka perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Manusia bergerak keluar dari benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah dan benua Asia. Sebab mula-mula itu benua Asia ni hanya adalah kawasan yang lebih panas. Jadi ramai manusia bertumpu di kawasan ini. Tapi bila suhu dunia semakin panas, maka dia akan keluar daripada benua Asia dan juga benua Afrika dan mula bergerak ataupun boleh berpindah ke kawasan yang lebih sejuk sebelum ini iaitu benua Eropah. Pergerakan ini dipengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropah yang tidak lagi terlalu sejuk. Pada zaman air batu akhir, suhu bumi adalah seperti pada hari ini. Jadi peta menunjukkan suhu panas yang melalui laut mempengaruhi kecairan air batu. Air laut semakin panas menyebabkan air batu semakin mencair. Bumi mula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. Kita tengok sini, radiasi bumi yang berlaku daripada sinaran matahari dan pemanasan yang berlaku kepada bumi. Jadi matahari ini mengeluarkan haba dan habanya dipindahkan ke bumi menyebabkan berlaku komponen radiasi bumi dan kawasan-kawasan di bumi ini mengalami peningkatan suhu.
Pemahaman yang tepat tentang iklim masa lalu terutamanya pada zaman air batu dan sejarah manusia sangat penting sebagai langkah pertama ke arah menangani perubahan iklim. Pada hari ini, manusia berusaha bersama-sama dalam mengekalkan kelestarian alam sekitar dan mengurus hal ehwal menjaga bumi dari berlaku kemusnahan. Okey, sebab kalau semakin meningkat suhu bumi, maka aras laut akan semakin meningkat. Jadi kawasan darat ataupun kawasan yang boleh didiami oleh manusia semakin kurang. Okay. Pemanasan alam sekitar yang berlaku di bumi perlu dikawal bagi mengelakkan peningkatan aras laut. Jadi bila berlaku kekurangan tempat untuk tinggal, maka manusia semakin sesak. Sebab bilangan manusia semakin hari semakin bertambah dan berlakulah kemarahan, peperangan dan sebagainya untuk survival manusia. Okey, jadi itu dia tentang 2.5 perubahan zaman air batu. Okey, jadi tidak ada latihan untuk subtopik 2.5. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.